ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Lomo debu ke seluruh badan? Tak. Ini lomo debu, orang yang tak faham kan. Cari debu kan. Taruh debu dalam berdiji tak macam air. Tak. Ada kaedah dia. Mana orang yang nak untuk mengharuskan solat tadi, kaedah dia kalau tak ada air ataupun menyukarkan dia untuk nak berwuduk tadi, kalau kena air sakitnya akan bertambah, maka ada cara jalan dia untuk bertayamum. Ataupun orang yang berhadas besar tadi untuk mengharuskan dia solat diganti dengan bertayamum. Ada jalan dia. Kadang-kadang kita tak faham ni disebabkan kita air tak ada tak solat. Air tak ada je tak ada puasa dan sebagainya. Itu bukan sebab kita tak faham tentang Islam. Itu sebab kena ngaji tu. Kadang-kadang kita tengok dalam keadaan tertentu. Kadang-kadang air yang dingin. Kalau kita berada di luar-luar negara. Duduk, tuan-tuan pernah duduk kat negara barat ni. Perancis ke dekat mana-mana ke, luar-luar negara lah tuan-tuan. Kan? Yang cuaca yang bukan macam cuaca kita sekarang ni yang panas ni. Kan? Cuaca kita hari ni 2-3 hari ni nampak begitu panas. Ini dugaan pada kita lah ni. Yang sampai 37, 40 darjah Celsius. Saya baru ni saya cek Celsius 40 je. Panas tu. Panas. 37 dah kira panas. Dah sama macam dengan Arab lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat negara-negara yang luar negara ni yang suhu dia mencecah 10 darjah Celsius yang ke bawah, 5 yang paras beku ni, nak wuduk pun menggigil, bukan menggigil lagi, tak boleh nak pegang air sejuk. Dalam keadaan macam tu macam mana tuan-tuan nak berwuduk? Yang air yang sangat sejuk. Ada ketika Nabi kita tengok contoh Nabi para sahabat buat. Dia kadang-kadang dia kaki yang dia tak boleh sebab sahabat ni dulu dia di luar sana di Madinah di cuaca sejuk. Mereka ni tak boleh buka kaki. Terpaksa pakai kasut yang dipanggil khuf. Khuf tu iaitu satu kasut yang dibuat daripada kulit. Dan mereka ni biasa kena pakai khuf. Dan di dalam keadaan mereka nak bersolat, kena wuduk dan kaki tak boleh buka. Dan di ketika itu dia berwuduk, dia macam mana dia menyapu air ke kaki tadi, dia tanpa buka kasut atau buka khuf ni tadi. Dia just sapu di kedua belah khuf ni tadi, di atasnya saja. Maka itu sudah memadai untuk berwuduk. Islam mengajar macam tu. Mudah. Tapi kita ni yang tak faham, macam mana ni nak wuduk ni? Sejuk ni. Kalau celup kaki dalam air ni kan menggigil aku, beku kaki aku kan. Macam mana? Maka disebabkan beku kaki tak payah solat. Itu alasan dia. Kan? Itu tak jadi tuan-tuan. Kena faham. Kalau dalam keadaan sihat kita, Allah beri keringanan, ada jalan keluar untuk kita nak menyelesaikan masalah dalam ibadat kita kepada Allah, apatah lagi dalam keadaan kita sakit. Allah bagi keringanan, rukhsah. Contoh yang lain, kita ketika musafir. Musafir ada keadaan solat jamak dan kasar. Kan? Ada keadaan dia. Kan? Tapi kita yang tak berapa nak faham. Kita kena faham. Okey. Sikit lagi. Yang ketiga, yang last, kita sentiasa membaca surah Al-Mulk ketika sakit. Yang pertama tadi, kita hendaklah sentiasa berzikir apabila kita dalam keadaan sakit ataupun keadaan nazak ataupun keadaan kita tidak ada harapan lagi. Terlantar hospital, kena peringatkan Allah selalu. Zikir. Yang kedua, jangan bersangka buruk kepada Allah. Terima qada dan qadar Allah. Kadang-kadang cerita qada dan qadar Allah ni, kadang kata Allah dah beri aku sakit, tak payahlah nak berubat. Kan? Allah dah tentukan aku sakit. Sebenarnya kena faham pengajian qada dan qadar. Qada tu memang hak Allah. Qadar tu macam mana? Ada usaha dan takdir, ada usaha. Dan usaha itu, qada dan qadar Allah itu boleh ditangguh. Dengan cara apa tuan-tuan? Dengan cara berdoa. Berbanyakkan doa kepada Allah. Qada Allah memang tentu dah. Ajal maut kita, jodoh pertemuan kita, rezeki kita, Allah dah tentukan. Sakit kita, sihat kita, Allah dah tentu. Tapi Allah boleh menangguh. Ataupun umur kita ni, katalah umur kita mati 55 tahun. Contoh. Kita boleh tangguhkan umur kita jadi mungkin 57, 70.
Dengan apa? Dengan perbanyakkan doa. Itu takdir. Sebenarnya Allah tu bukannya bersifat macam tu. Ada kaedah jalan keluarnya. Sebab senjata orang yang beriman adalah orang yang selalu berdoa. Itu senjata orang yang beriman. Okey. Yang ketiga, sentiasa membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tuan-tuan biasa baca surah Al-Mulk, sebab surah Al-Mulk ni diceritakan para ulama, dia menghindarkan kita daripada fitnah kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur ni apa tuan-tuan? Bukan orang melakukan fitnah, tak ada. Fitnah kubur ni kalau cerita tentang bab kubur di alam barzah ni, siapa boleh cerita tentang alam barzah? Man boleh cerita man? Tak ada siapa yang boleh berani cerita macam mana keadaan alam barzah. Cuma kita dapat tahu daripada hadis, daripada dalil Quran, dia cerita daripada kitab-kitab dan sebagainya, macam ni. Tapi tak ada manusia yang boleh perincikan macam mana keadaan alam barzah. Hanya orang yang mati saja yang tahu akan keadaan alam barzah. Tapi diceritakan oleh Nabi Muhammad, siapa yang perbanyakkan baca surah Al-Mulk, dia akan terhindar daripada fitnah kubur. Maknanya sisaan kubur lah. Sebab alam barzah ni sempadan sebelum masuk ke alam akhirat. Maka alam barzah ni kita, sebab manusia ni hidup ada berapa peringkat. Yang pertama di alam roh, kemudian di alam rahim, kita dah selesai dua ni. Kemudian di alam dunia, dan yang keempat di alam barzah. Dalam barzah ni belum lagi kita sampai. Dan selepas alam barzah baru yang terakhir, iaitu alam akhirat kita. Kita dah selesai tiga. Yang tiga ni, dan alam yang keempat belum selesai lagi. Siapa agak-agak ni orang dah mati hidup kembali? Cuba angkat tangan. Tak ada, kan? Kalau dia ada orang hidup kembali tu, boleh tanya dia macam mana keadaan dia. Sebab apa? Untuk nak menyelamatkan keadaan huru-hara ni di alam barzah ni, maka Nabi kata perbanyakkan baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kena baca banyak surah Al-Mulk lah. Tapi kadang-kadang orang salah faham juga. Bila cerita dan nak hindar daripada fitnah kubur ni, dia pulun surah Al-Mulk je. Surah lain dia tak nak baca. Ini jadi masalah. Kenapa kau baca surah Al-Mulk? Ustaz kata surah Al-Mulk bagus apa? Bukan macam tu. Kita kena baca keseluruhan isi Al-Quran itu. Bermula daripada juzuk yang pertama sampai juzuk yang ke-30. Kena return balik. Juzuk pertama ke-30. Begitulah sampai seumur hidup kita. Kadang kita baca Yasin je. Malam Jumaat je kita baca Yasin. Tapi surah lain tak baca pun. Apa kelebihan pada Yasin? Surah Al-Kahfi tak ada fadilat ke? Kalau saya cerita pula orang marah saya, kan? Tapi benda ni kena beritahu. Kalau sekali kita baca surah Al-Kahfi malam Jumaat boleh tak? Ramai orang tak setuju dengan saya. Sebab ni dah biasalah turun-temurun. Surah Yasin pun dalam Quran, surah Al-Kahfi pun dalam Quran juga. Kenapa surah Al-Kahfi kita tolak? Kena faham tuan-tuan sebab Yasin saya rasa semua dah hafal lah kot. Kita pakat kita tukar surah lain pula. Surah Al-Kahfi ada fadilat dia, jangan main-main. Surah Fatihah, surah Al-Imran ke, surah Al-Maidah pula. Mana kalau kita semua baca, mana kita komplit 30 juzuk. Ini Yasin dulu kini selamanya kan. Tapi tak faham-faham juga. Tak faham-faham juga makna dia. Kan? Itu jadi masalah tu. Tapi tak apalah. Sebab dia reti baca Yasin. Kita Yasin je lah. Daripada tak baca langsung. Kan? Baiklah baca. Okey tuan-tuan. Mana perbanyakkan baca surah Al-Mulk. Lebih-lebih lagi Ramadan dah hampir tiba ni. Kadang-kadang kita baca Quran bila nak menjelang Ramadan. Ataupun Ramadan je. Lepas tu ke mana pergi? Quran tak baca, Quran tak bekak dan sebagainya. Kadang-kadang baca Quran rajin, tapi makna tak tahu. Sampai bila kita nak belajar makna? Kita kena usaha ke arah itu. Okey, tuan-tuan, saya ulang balik. Mana persediaan kita apabila kita berlaku kesakitan, apabila kita berlaku musibah, maka yang saya ulang balik yang pertama, perbanyakkan zikir kepada Allah. Zikir ni dalam keadaan macam mana pun. Ketika kita naik kenderaan, ketika kita duduk bersendirian, ketika waktu kerja, apa sekalipun, kecuali jangan dalam tandas. Jangan dalam tandas. Dalam tandas zikir Allah Akbar, Allah. Dalam hati boleh tuan-tuan. Kan? Tengah qada hajat tu kan. Dalam hati boleh, tapi jangan dijaharkan. Jahar tu maksud dikuatkan. Kadang ada juga bertanya, ustaz, kalau bawa handset yang ada kalimah yang tertera di handset dalam tandas boleh ke ustaz? Ramai orang tanya. Agak-agak tuan-tuan boleh ke? Tuan-tuan punya handset yang canggih-canggih ni, BlackBerry lah, Samsung dan sebagainya kan.
yang ada tertera kalimah Allah Muhammad kadang-kadang ayat Quran, agak boleh ke masuk tandas? Kadang orang tanya juga masuk tandas ni. Boleh ke? Ini satu fatwa ni. Tak boleh ya? Seelok-eloknya. Sebenarnya benda tu tak boleh kita nak elak sebab kita dah download dalam handset kita. Ada surah Al-Mulk lagi kan. Sebenarnya kalau boleh lah kita tinggal kat luar sebab kita nak menjaga kesucian ayat Quran tu. Sebab itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Tapi kita usahalah kita supaya jangan hilang. Tapi kalau kita masjid tempat orang, kita letak kat luar, kencing 5 minit, agak-agak kita keluar balik, ada lagi tak? Selamat jalan. Tapi kalau untuk nak mengelak kerugian tadi, sebab kerugian tu kita beli dah beribu-ribu. Islam melarang kita membazir kan? Maka di ketika itu kita off lah. Boleh sebenarnya. Walaupun di dalamnya ada tertera, kita off. Boleh masuk dalam. Seperti itu jugalah. Kalau dikata tak boleh juga ustaz, habis macam mana dalam keadaan seorang yang hafiz Quran? Seorang yang hafiz Quran yang penuh di dada, di kepala dan hati dia, yang 30 juzuk dalam badan dia, tiba-tiba dia masuk tandas hari-hari. Macam mana tu? Tak boleh juga ke? Keluarkan Quran tu letak luar. Tak, bukan macam tu tuan-tuan. Macam kita CD yang ada di dalam CD Quran, kan? Dalam kalau kita tak main tak apalah, boleh masuk dalam tandas, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak simpan luar tu lebih baiklah. Sebenarnya itu jangan jadi satu masalah. Boleh kita matikan. Jangan kita paparkan dalam skrin handset kita masuk dalam tandas, kan? Lepas tu siap-siap nyanyi lagi. Okey, mana yang pertama zikir, yang keduanya jangan sangka buruk, dan yang ketiga sentiasa membaca surah Al-Mulk, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Saya nampak ada satu soalan yang datang, tak tahu daripada siapa. Okey, saya cuba jawablah. Macam mana nak buat solat hadiah pada orang yang dah meninggal dunia? Saya ulang balik. Macam mana nak buat solat hadiah kepada orang yang meninggal dunia? Okey. Terima kasih kepada orang yang bertanya, tapi dia tak tulis siapa. Okey. Bila cerita tentang buat hadiah ni, tuan-tuan boleh, apa yang tuan-tuan gambarkan? Bagi hadiah, bagi cedera hati ke? Tidak. Sebenarnya sembahyang hadiah ni merupakan solat dihimpun daripada solat-solat sunat. Dia bukan solat wajib. Bila kata solat sunat, tak buat pun tak apa, kalau buat lebih baik. Okey, solat sunat hadiah ni apabila dah berlakunya kematian. Macam kita baru semalam ada jiran kita telah meninggal dunia. Mana selepas kematian dah selesai semua urusan jenazah tadi, dan katalah siang ni tadi meninggal dunia, malam ni kita boleh buatlah. Tapi jangan buat solat sunat hadiah dulu, baru solat fardu. Selesaikan solat fardunya dahulu, baru kita susuli dengan solat sunat hadiah. Bila cerita buat solat sunat hanya yang dia ada banyaklah tingkatan solat-solat ni. Seperti solat hajat ada 2, ada 4, ada 8, ada 12 rakaat. Serendah-rendah ataupun sedikit-sedikit solat adalah 2 rakaat. Dan solat hadiah pun begitu juga. Sedikit-sedikitnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat buat macam biasa. Macam biasa solat. Saja aku sembahyang sunat hadiah, sebutkan namanya, kan? Lillahi ta'ala. Buat macam biasa. 2 rakaat. Nak baca surah pun boleh, tak baca surah pun tak apa. Tapi Fatihah jangan tak bacalah. Bila Fatihah, sebab Fatihah itu merupakan rukun dalam solat. Buat macam biasa. Buat sehari 2 kali dan niatkan, dan selepas tu doakan. Dan setiap perbuatan yang aku buat ni, solat ini aku sedekahkan kepada Fulan bin Fulan. Buat, tak ada masalah. Buat macam tu. Kalau nak rajin juga, buat lagi. Buat 2 lagi, buat 2 lagi. Suka hati pada kita lah, terpulang pada kemampuan kita. Buat macam biasa. Dia tak ada cara nak buat yang Ya Habibi ya Muhammad, Ya Tabibi ya Mumajjad, Anta dhul fadl al-mu'ayyad, Jalla man salla alayk, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Tabibi ya Mumajjad, أنت ذو
المؤيد جل من صلى